Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengulas satu buku yang merupakan satu buku yang saya rasa dalam banyak buku yang saya baca, buku ni adalah yang agak sukar untuk saya fahami, iaitu yang bertajuk Sulalatus Salihin Sejarah Melayu edisi Gajah. Okey, buku ini telah diterbitkan oleh dan telah diselenggara oleh A. Samad Ahmad. Jadi saya rasa semua orang tahu kan siapa A. Samad Ahmad ni, merupakan sastrawan negara kita yang sangat-sangat terkenal. Buku ni saya baca pada masa saya lanjutkan pelajaran di peringkat STPM. Jadi saya ambil kursus sastraan Melayu. Jadi bila saya ambil kursus ni, buku ni adalah sebagai kitab lah untuk pelajar-pelajar sastra Melayu yang mengikuti bidang kursus berkenaan untuk memahami dan mendalami berkaitan dengan buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 1996 dan ini adalah merupakan cetakan yang kelima. Sebab yang cetakan pertama tu pada tahun 1979 dan cetakan yang kelima ni adalah pada tahun 1996 oleh penerbit pengarang yang sama ya, iaitu A. Samad Ahmad. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ni mengandungi 15 bab. Buku ni agak-agak sukar untuk saya faham. Saya rasa masa saya buat STPM, tingkatan 6 rendah dan tingkatan atas rendah, saya dalam masa 2 tahun saya betul-betul kena faham. Dan saya baca buku ni berulang-ulang kali untuk dapatkan pemahaman yang lebih jelas. Dan juga dari tahun lepas saya start mula baca semula buku ni, sebab saya ada tulis nota tau. Setiap buku ni saya ada tulis beberapa nota lah, nota untuk saya faham setiap penulisan. Sebab gaya bahasa ni diguna gaya fasih, ada penggunaan bahasa yang saya tak faham. Jadi dalam tahun lepas lah saya start ambil buku ni, sebab anak saya cakap, "Mami, ini buku apa?" Saya kata, "Oh, ini adalah buku yang saya rasa banyak memberi saya satu impak dalam memahami tentang kesusastraan Melayu." Jadi saya baca semula. Bila saya baca semula, saya adalah conteng beberapa part kat tepi ni. Saya ada tulis tentang pemahaman, sebab nota kecil yang saya buat dulu dah tak ada. Jadi saya ada tulis sikit lah untuk pemahaman, sebab lingkup bahasa dia agak-agak sukar untuk dipahami. Tetapi bila saya baca buku ni, memang kalau orang yang siapa yang ingin tahu tentang sejarah Melayu, khususnya tentang hikayat hang tua, bagaimana peradaban kita sebagai seorang Melayu kan, untuk tahu apa yang kita perlu tahu tentang sejarah dan hikayat-hikayat peradaban kita. Jadi buku ni sangat bersesuaian untuk orang siapa di luar sana yang ingin tahu tentang sejarah Melayu. Bila saya dapat terima teks ni, bila jadikan sebagai satu panduan semasa saya sambung pengajian di peringkat STPM, saya akan tengoklah untuk buku ni dan saya terkejut. Ada satu keratan, satu muka surat ni, saya tak tahu ni tulisan apa, sebab nak kata tulisan Jawi pun saya tak faham. Dan saya dia tanya cikgu saya masa ketika itu, cikgu ni kata dia adalah kisah berkaitan dengan Patala membacakan ciri diturunkan daripada naskah Teraan 1. Oh, sangat sukar untuk difahami. Tengok penulisan dia. Dan juga ada perkataan-perkataan yang macam dia prolog tau. Dia prolog tentang kisah-kisah hikayat Melayu. Dan perkataan-perkataan dia tu kadang ada yang kita kena betul-betul faham. Saya baca satu teks ni satu perenggan ni. Selanjutnya kita beralih pula ke suatu perenggan lain dalam mukadimah itu, iaitu setelah Fakir mendengar demikian, jadi beratlah atas anggota Fakir Al-Azi Murakabun ala Jahlihi Tun Muhammad namanya, Persilanan timang-timangannya, Paduka Raja gelarannya, Bendahara anak orang kaya Paduka Raja, cucu Bendahara Seri Maharaja, anak Serina Rabi Raja Tun Ali, anak Baginda Mani Purindam, Qadasa lahu sirahum, Melayu bangsanya dari Bukit Seguntung, Mahamiru Malakat negerinya, Batu Sawah Darussalam. So ayat-ayat ni, pada mulanya penyusunan ayat ni saya memang tak faham. Saya cakap cikgu saya tak faham. Sebenarnya cikgu dah tak apa, kita belajar dan kita belajar. Dan Alhamdulillah 2 tahun saya belajar
buku ni Sulatus Salihin, dan alhamdulillah saya dapat tahu lenggok bahasanya dan saya dapat khatam lah buku ni. Kelebihan buku ni adalah di akhir bab tersebut dia ada satu ada satu bahagian yang menunjukkan catatan. Catatan ikut daripada A sampai Z lah. Okey. Catatan pertama tu contohnya, saya bagi contoh macam tadi saya dah sebut Allahi muqarrabun ala jahlihi AR, iaitu bermaksud orang yang terlalu dungu jahil murakab. Kama samituhu min jadi wa ambi, sebagai yang ku dengar dari datukku dan bapakku. Okey. So ayat-ayat ni dia menggunakan ayat yang Melayu lama, sastra lama. Contohnya molek perbuatan tangan itu, bermaksud baik keadaan bentuk bumi tangan itu. Jadi saya memang agak menghormatilah kepada pengarang ni, iaitu sastrawan negara kita, dapat mengeluarkan buku ni yang merupakan cetakan pertama. Okey, buku ni mengandungi 375 muka surat. Okey, tak tebal macam saya. Kalau buku macam ni saya boleh habiskan dalam masa sehari, tapi untuk memahami buku Sulatus Salihin saya perlukan masa lebih kurang 2 tahun untuk betul-betul faham, betul-betul mendalami, sebab lenggok bahasanya agak sukar untuk dipahami, dan juga akhirnya saya berjaya untuk fahami Sulatus Salihin. Dan pada tahun lepas saya baca semula buku ini. Jadi saya rasa kalau siapa yang ingin tahu tentang tanah Melayu kita, tentang sejarah Melayu kita, dan tentang hikayat-hikayat kearifan Melayu, bolehlah rujuk pada buku ini yang merupakan buku rujukan buku yang digunakan pakai oleh pelajar-pelajar SPPM yang mengambil kursus kesusastraan Melayu. Jadi saya amat-amat recommend kepada siapa di luar sana yang untuk mengetahui tentang buku ini, boleh dapatkan di pasaran ya. 1996, dan saya pasti buku ini masih lagi di pasaran, masih lagi mendapat permintaan yang banyak daripada bukan saja pada pelajar, penyelidik, dan juga untuk generasi masa sekarang ini untuk mengetahui tentang peradaban masyarakat Melayu. Jadi itu sahaja tentang ulasan buku saya berkenaan dengan buku ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.